Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Sila ke muka surat 390. 390 kita baca ayat 220. Ayat 220 pada muka surat yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum Inna Allah azizun hakim. Sadaqallahul azim. Fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya lagi kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah kepada mereka memperbaiki keadaan hidup mereka secara patut adalah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kamu mencampuri mereka makanan dan minuman kamu dengan mereka, dengan makanan dan minuman mereka yakni anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, maka mereka adalah saudara kamu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerosakan daripada orang yang mengadakan kebaikan. Orang yang mengadakan kebaikan. Walau syaa Allahu la'anatakum, dan mereka adalah saudara kamu. Walau sya'allahu la'anatakum, dan jika Allah menghendaki nescaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Hakimun bijaksana. Ayat yang kita baca ini mengandungi beberapa pertanyaan dikemukakan kepada Nabi. Kebanyakannya berkenaan dengan harta, keadaan mereka berada dan tentang pendidikan anak yatim dan tentang makanan dan minuman. Ini kebanyakan
banyak masalah yang dikemukakan dalam surah Madinah. Jadi tanda-tanda bicara begini, bicara tentang arak, tentang judi, tentang apa yang mereka akan belanjakan, kemudian tentang masalah anak yatim. Ini jawapan dan pertanyaan berada di sini. Pertanyaan anak yatim, minuman dan makanan, pakaian, semua sekali dinyatakan, ditanya dalam soalan ini. Biasanya jika pertanyaan menyentuh tentang hal-hal pergaulan dalam sebuah negeri, dalam rumah-rumah yang berdekatan antara satu dengan lain, maka ayat itu sebenarnya biasanya turun di Madinah, tidak turun di Makkah, tidak, tapi turun di Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun di Madinah ini dapat kita cam bahawa surah ini sendiri turun pada zaman Madinah dan turun di Madinah. Sebab itu pertanyaan-pertanyaannya dibawa kepada Nabi tentang urusan pergaulan dan tentang minuman, tentang anak yatim, tentang masyarakat, tentang perbelanjaan. Jadi hal-hal yang seumpama ini tentunya lah sangat-sangat berkenaan dengan tempat yang mereka tinggal, iaitu di Madinah. Oleh kerana perkara ini boleh jadi perkara yang menyentuh masalah kehidupan harian mereka, lalu mereka bertanya Nabi SAW, dan jawapannya tepat dengan hukum Islam, kerana hakikatnya kalau pertanyaan itu turunnya di Madinah, maka tempat turunnya juga di Madinah, dan siapa yang menjawabnya? Yang menjawabnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjawab. Kita pergi kepada muka surat sebelah 391, menyatakan arak memabukkan dan bermanfaat. Pertanyaan tentang arak yang kita baca pada ayat terdahulu, iaitu ayat 219, pertanyaan tentang arak, sifat yang ada pada arak itu memabuk, dan yang keduanya ada manfaat. Pertanyaan itu mendapat jawapan daripada Nabi SAW sendiri yang menyatakan pada arak itu mabuk pun ada, manfaat pun ada. Manfaat yang ada padanya, dia boleh melegakan keadaan tubuh badan, itu yang biasanya disebutkan. Dan manfaat pula pada arak ini ialah selain daripada sihat tubuh badan, manfaatnya pada penjualan, jual beli, perniagaan. Jadi perniagaan arak ini dia mendatangkan keuntungan yang agak besar lah barangkali, sebab semua orang menggunakan arak. Tak dengar pulanya tentang dia boleh dibuat ubat ini, tapi sekarang ini ada orang menyatakan dia boleh dijadikan sebagai ubat bagi setengah penyakit. Langkah pertama ialah menyatakan arak itu memabukkan, tetapi manfaatnya selaras dengan firman Allah, wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Ayat 339 suratul Nahl. Wa min samaratin nakhili, dan daripada buah kurma dan a'nab dan anggur, buah kurma dan anggur, kamu memprosesnya menjadi minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, rizqan hasanah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun, sesungguhnya nikmat yang demikian merupakan satu bukti bagi orang yang berfikir. Ini dia tentang arak. Tak cakap dari pasal judi. Tentang arak ini beberapa ayat disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang arak, iaitu yang diproses daripada anggur dan nakhil. Nakhil ini kurma. Nakhil dalam bahasa Arab, sudah saya sebutkan di sini juga, nama kepada kurma ataupun tamar ini sampai beratus-ratus nama.
beratus nama. Jadi ini bahasa Arab, bahasa yang kaya sehingga kurma ataupun tamar ini boleh terbit daripada satu batang pokok mempunyai beratus-ratus nama. Itu pada sesuatu masa, pada peringkat usia belum matang, sedang matang dan selepas matang, semuanya mempunyai nama yang berlainan antara satu dengan lain. Katanya, sesungguhnya nikmat yang demikian merupakan satu bukti bagi orang yang berfikir. Jika orang berfikir, buah tamar boleh dijadikan berbagai-bagai jenis makanan, boleh dijadikan pula kurma, kuih, dan boleh pulanya dibuat bekalan untuk perjalanan jalan. Jika orang yang bawa bekalnya bukan bawa bekal roti, bawa bekal buah kurma pun sudah cukup sebenarnya sebagai bekalan dalam perjalanan jauh perjalanan musafir mereka. Kemudian sebelah ayat ini hanya menyatakan asal usul arak itu diproses tanpa menyatakan hukum minum arak, hukum meminum arak. Tetapi jika diteliti secara mendalam dan halus, ia mula menjurus ke arah membencikannya, kerana disebut padanya minuman yang memabukkan, sekalipun asalnya buah kurma dan anggur adalah rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Jadi di samping menyebutkan kebaikan buah tamar dan buah anggur, bila disebutkan pulanya ini tattakhiduna minhu sakara, kamu boleh dapatkan daripada anggur ini ataupun kurma ini bahan yang memabukkan. Jadi barang tu baik tapi memabukkan. Di sana ada sindiran psikologi daripadanya ialah bila memabukkan, kamu minum apa, tinggalkan saja barang yang walaupun baik tapi dia boleh membawa kepada mabuk. Mabuk ini bertentangan dengan fikiran orang berfikir. Bagaimana boleh berfikir kalau makan benda-benda yang memabukkan? Jadi di sini suntikan, namanya sindiran, suntikan terhadap pengambilan kurma, suntikan untuk membencikan. Boleh jadi ada orang bila disebut dia memburukkan kurma dan sikap yang seumpama itu boleh menimbulkan seorang tak suka kan arak ini. Katanya perkataan sakara artinya minuman yang memabukkan, merupakan sindiran yang tajam, yang sangat tajam, dibuat bagi kali pertama terhadap minuman ini, minuman arak ataupun tamar yang diproses sehingga menjadi mabuk. Ini adalah satu sindiran yang pertama di dalam Al-Quranul Karim bagi mereka yang mempunyai daya fikir yang tinggi serta perasaan yang halus akan tersentuh dengan sindiran ini, bahawa ada sesuatu yang kurang baik yang ingin disampaikan secara tidak langsung secara langsung menerusi ayat yang membicarakan prosesan arak. Pengakhiran ayat pula seolah-olah mencabar orang yang mempunyai daya fikir yang tinggi. Macam mana? Quran ini, ayat-ayat Quran mengandungi mukjizat. Mukjizat dia boleh melahirkan orang suka dan tak suka. Sama ada suka ataupun tak suka, bila orang baca Al-Quranul Karim, datang padanya satu perasaan bahawa perasaan tidak berapa senang bila disebut sakar.
Sakar maknanya memabukkan. Orang berfikir boleh jadi dia tinggalkanlah arak ini kan dia merosakkan fikiran seorang. Orang yang mempunyai daya fikir yang tinggi pun berwaspada dengan pengambilan buah tamar yang dijadikan arak ini, air ataupun air yang diproses daripada buah tamar. Justru ayat ini hanya satu keterangan umum ayat ini dan tidak membawa hukum. Maka arak tetap sebagai minuman yang halal pada ketika itu. Kebanyakan umat muslimin dan sahabat Nabi bebas meminum arak sebagai minuman biasa, sekalipun memabukkan. Apabila umat muslimin berhijrah ke Madinah dan membangunkan masyarakat, sebahagian mereka terasa semacam ada sesuatu yang tidak betul pada pengambilan arak ini. Lalu sekumpulan orang Ansar, yakni orang Madinah yang dipimpin Umar bin Al-Khattab dan Muaz bin Jabal datang menemui Nabi SAW dan bertanya, aftina fil khamri wal maisiri fa innahuma mudhibatul lil aqli mudhibatul lil mal. Terjemahan, berilah fatwa kepada kami tentang arak dan judi kerana kedua-duanya menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Apa dia ceritanya? Ceritanya bila ayat ini diturunkan, ayat tidak memberi sebuah hukum lagi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Dia membayangkan arak ini berfaedah kepada orang ramai dan halal, boleh minum. Tetapi bila disebutnya fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima, dosa bukan makna dosa ini disebabkan haram, tidak. Dosa artinya dosa kerana mabuk itu. Kerana mabuk ini lebih besar katanya daripada manfaat yang ada. Bila Muaz bin Jabal juga pada ketika itu tidak senang dengan ayat ini, kerana ayat ini seolah-olahnya mengempen orang ramai supaya tinggalkan minum arak kerana ismuhuma akbaru min naf'ihima. Pergi tanya Nabi, pertanyaannya tidak yas'alunaka 'anil khamri, tidak, tapi aftina fil khamri wal maisiri fa innahuma mudhibatul lil aqli wa mudhibatul lil mal. Berilah fatwa kepada kami. Fatwa ni dia lebih kukuh daripada menjawab soalan yang sebelum ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri, mereka akan bertanya kamu tentang arak dan judi. Tetapi Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang besar dan sangat-sangat banyak berilmu dan banyak meriwayatkan hadis, dia pergi menggunakan aftina, beri fatwa kepada kami. Fatwa ini datangnya daripada perkataan fatan. Fatan ini apa maknanya? Fatan ini orang muda. Kalau syekhun umpamanya, ajuzun umpamanya, itu orang tua. Jadi aftina ini, wahai Rasulullah, berikan kekuatan kepada kami untuk berfikir, untuk mendapatkan jawapan yang betul berpandukan kepada kecergasan akal. Aftina, beri kepada kami fatwa fil khamri, tentang arak dan judi, kerana dia
menghilangkan akal dan menghilangkan harta. Jadi menghilangkan akal, sedangkan akal ini sangat-sangat dikehendaki oleh orang muda. Demikian juga dengan judi. Judi ini menghabiskan harta. Jadi dua perkara ini menjadikan kami muskil, sama ada arak dan judi ini boleh diamalkan ataupun mestinya kita berhentikan. Ayat Quran tidak menggambarkan haram, ataupun kalau menggambarkan sesuatu yang tidak baik, maka peringkat bukan haram tapi makruh, peringkat makruh. Jadi kalau makruh, boleh jadinya orang kita ataupun sahabat-sahabat tidak merasa keliru tentang ayat ini. Tetapi kalau itunya haram, dan memang sepatutnya haram kerana dia boleh menghilangkan akal dan harta. Bagi menjawab pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 219 di atas yang menyatakan kedua-duanya, maknanya dua-duanya boleh merosakkan akal dan merosakkan harta benda. Jadi ayat ini, pertanyaan ini ayat ini menyatakan kedua-duanya, iaitu merosakkan akal dan menghabiskan harta. Jadi dua perkara ini katanya sepatutnya dia dikatakan haram, bukannya lagi halal, bukan makruh lagi. Sebab itulah dia datang, Mu'adz bin Jabal ini datang bertanya Nabi tentang hukum dua perkara ini. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat di atas tadi dia kata dosanya besar dan dia boleh menghilangkan akal dan harta benda. Ini satu perkara yang ingin diketahui hakikat sebenarnya. Ayat menyatakan minuman arak lebih besar, arak dan judi katanya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih besar, mana yang lebih besar? Lebih besar faedah dan lebih daripada manfaatnya. Ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa minum arak lebih besar daripada manfaatnya. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah pada kedua-duanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaat kedua-duanya, kata Mu'adz bin Jabal. Jadi ini diberi sebab mengapa dia datang bertanya Nabi untuk mendapat satu fatwa yang menambahkan kecergasan ataupun menambahkan penjelasan kepada arak dan judi. Siapa Mu'adz bin Jabal ini? Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang ketua yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin rakyat di negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menghantar Mu'adz ke negeri Yaman sebagai duta lah, kita katanya macam tu, sebagai duta, Nabi uji terlebih dahulu bagaimana kamu nak perintah, dengan apa yang menjadi dasar untuk kamu memerintah di Yaman. Kerana di Yaman ini ramai orang yang sudah terpelajar, sebab dia sebuah negeri yang lebih awal mendapat perhatian orang ramai, berkembang di negeri dikatakan negeri Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal memberitahu kepada Nabi, dia kata, aku akan hukumkan dengan Quran dan hadis semua kes-kes yang berlaku di negeri Yaman. Kalau tidak ada dalam Quran dan hadis, bagaimana kamu akan dapatkan hukum? Mu'adz bin Jabal menjawab, kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis jawapannya, maka aku akan berijtihad. Aku tidak peduli katanya apa yang orang nak cakap tentang keputusan yang aku lakukan. Aku tetap nyatakan kepada mereka berdasarkan kepada ijtihad. Jadi
Mu'adz bin Jabal tidak menyatakan kepada Rasulullah bagaimana ijtihad yang dia akan lakukan, tapi Nabi tidak bertanya balik bagaimana kamu nak berijtihad. Boleh jadi Rasulullah sudah tahu bahawa Mu'adz bin Jabal sudah mengetahui jalan-jalan untuk berijtihad itu. Setelah ayat ini diturunkan, sebahagian para sahabat telah mula berhenti minum, dan sebahagian yang lain pula masih juga meneruskan minum arak dan judi. Keterangan dan sebab nuzul ayat ini disebabkan terdahulu ketika bicara tentang langkah pertama pengharaman arak. Arak ini diharamkan pada masa yang sangat lewat disebabkan ramai peminat-peminatnya, ramai orang yang minum arak pada ketika itu. Jadi kalau ada satu ayat turun secara mengejut mengharamkan arak, barangkali tidak berapa ramai orang yang boleh ikuti tentang langkah itu. Jadi Nabi SAW menerima ayat yang mula-mula sekali turun sangat-sangat ringan kerana tidak berterus terang tentang haram minum arak, tak berterus terang. Jadi ini juga mengajar, apabila seseorang menjawab satu pertanyaan, jawablah dengan cara yang tidak mengejut seperti pengharaman arak. Nabi SAW membaca ayat yang senang saja, iaitu dia ada faedah tetapi mudarat pun ada, kedua sekali. Kamu boleh timbang. Kemudiannya dosanya besar. Dosa ini bukan dosa yang kita anggapnya haram, tidak. Dosanya besar maknanya kesalahan. Dia boleh membinasakan harta, dia boleh membinasakan akal. Jadi jelas sekali jawapan ayat Al-Quranul Karim. Namun begitu sebahagian daripada orang ramai tak berhenti lagi minum arak, sekalipun sebahagian yang lain sudah mencium bau bahawa arak ini nampak gayanya haram dah. Sebabnya Quran kata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Setelah ayat ini turun, maka ramai orang yang sudah berhenti, dan orang yang meneruskan minuman arak pun tidak kurang juga, kerana ayat tidak jelas yang Al-Quranul Karim sengaja menyusun kata-kata yang seumpama ini bagi menyenangkan hati para sahabat. Mereka tidak akan terkejut dengan hukum baru yang datang daripada menerusi wahyu Nabi SAW. Kemudian dia pula sampai kepada menyatakan larangan terbatas minuman arak. Menyatakan larangan itu terbatas minum arak. InsyaAllah kita sambung besoklah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.